yang lain semua makan. Datang 7.30 pun ada makanan biasanya. Alhamdulillah. Okey, nama saya Jeffrey. Saya seorang pegawai, saya seorang doktor perubatan dan juga belajar hadis di UIA dan juga di Yayasan Ta'lim. Kalau nak ikut sijil, saya ada diploma pengajian Islam. Kalau ada orang nak tahu, sebab ada orang telefon dan tanya apa credential si penceramah. Dia tanya bagi pihak orang lain sebab dia forwardkan iklan kan. It's not wrong pada saya. Okey, satu budaya yang baik. Memang tak secara langsung lah saya rasa. Cuma cara tanya lah, bukan tanya lu siapa kan. Bukan macam tu, tapi who are you kan. Who are you? In a way lah, yang cakap ni siapa. Jadi saya pun terangkan lah siapa kan. Macam mana pun the best thing is to come and listen dulu kan. Kadang-kadang ada penceramah, ada ni lagi special. I am very sorry. Saya penting. Video tahu lah. sudah. Saya malu sebab dia yang masak. Kita maafkan dia. Kita perlu tahu siapa yang bercakap. Nanti mungkin ada baiknya kalau duduk dekat-dekat, just dengar dulu. Sebab kadang-kadang kebenaran yang satu fact ataupun satu fakta atau kebenaran, kita dah dengar keluar dari banyak mulut ustaz, tapi still tak faham lagi. Kita tak faham, tapi bila kita dengar daripada ustaz C atau D atau E, baru kita itu ke maksud dia kan. Jadi tak semestinya orang tu mesti orang yang sangat PhD dalam Islamic study dia, ataupun kan, tak semestinya lah. So kadang-kadang dengar daripada adik-beradik kita, baru kita faham, itu ke maksud hadis ni. Now I understand. Itu kan. So it's okay to go from one ustaz to another to dengar. Alhamdulillah. Hadis 40. Introduction to hadis 40 dulu Give me a few minutes. InsyaAllah saya akan bagi introduction dalam 20 minutes. Penting untuk introduction ni, baru kita boleh appreciate what are we dealing with. Okey. Kita semua pernah dengar kan hadis 40. Sometimes orang dah tak suka dengar lah. Lagi-lagi hadis 40. Betul tak? Lagi-lagi hadis 40. Tak ada benda lain ke untuk dia ajar? Jadi bila kita tanya dia, ada orang dalam Facebook lah, dia buat lawak sikit lah kan. Ada orang, lelaki A kata, korang ni tak ada belajar benda lain ke? Asyik-asyik hadis 40. Yes. So lelaki B yang sedikit faham, dia kata hadis 40 penting tau. Kau tahu tak hadis 40 ada berapa hadis? 40 lah. Jadi yang dah boring sangat dengan hadis 40, dia dah menunjukkan bahawa dia sebenarnya tak belajar pun hadis 40. Sebab hadis 40 bukan 40 hadis, ada 42 hadis. Kan, contohlah, kalau dia dah khatam dah 5 kali, dia boring, okey lah kan. Tapi maknanya dia tak pernah belajar habis pun. Dia macam tak suka dengan perkataan itu saja. Dan saya tahu kenapa dia tak suka. Sebab dia selalu sangat dengar dan tak faham. Contohnya sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tak suka nak sebut banyak kali sebab dia tak faham sangat. Cuba kalau kita nanti ada peluang, mungkin at the end of this class you ask me, or later you go and read from internet or from the book, apa maksud sallallahu alaihi wasallam. Then kita akan sangat appreciate untuk cakap walaupun 100 kali untuk satu kuliah. Kan bila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang boring nak sebut kan, sebab dia tak faham sangat. Macam tu juga assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia cakap seekor dah. Sebab dia kurang faham. Kalau dia faham, dia akan betul-betul pergi kepada mana-mana orang yang baik-baik. Dia akan cepat-cepat assalamualaikum syekh, dan syekh tu akan jawab waalaikumsalam, dan dia akan bangga dengan kawan dia. You know what? That syekh make doa for me. Kawan dia kata, pun gila ke apa? Beri salam je dekat masjid. Sebab assalamualaikum is doa.
kan? Jadi contohnya macam saya nak bangga sikit. Kita tak Syekh Mustafa Bohra. Syekh Mustafa pernah dengar tak? Dia ni macam a leading figure in mazhab Syafi'i lah. Dia orang Syria. Dia orang yang sangat famous. Ada buku dia sebenarnya, Fiqh Min Haji, Imam Syafi'i dan Syekh Mustafa Bohra. Saya pergilah kuliah dia, dengar kuliah dalam bahasa Arab. Saya fahamlah beberapa peratus. Kemudian fahamlah sikit. Kemudian saya jumpa dia kat masjid, saya bagi salam kat dia. Dia pun bagi salam. Sebab kalau saya nak tanya dia apa khabar, anak berapa, semua memang saya tak pandai kot. Dan nanti dia kata kau cakap apa? Cakap Arab kan? Takut-takut dia tak faham. Jadi saya bagi Assalamualaikum. Dia menjawab Waalaikumsalam. Saya dah bangga dengan kawan-kawan saya. Syekh Mustafa Bohra yang tulis buku ni tau, cakap may the peace of Allah di dunia dan di akhirat. Assalam, keselamatan di dunia dan akhirat ke atas kamu wahai Jeffrey. Dalam satu ayat yang lengkap. Saya dah dapat awal benda lagi kan? Jadi banyak-banyaklah bagi salam kepada orang-orang lain. Tu kenapa saya cakap macam tu? Sebab tak faham maksud, orang marah. Orang tak suka dengar. Okey, kenapa hadis 40? Sebab ada hadis yang diriwayatkan daripada ramai sahabat bahawa siapa yang menghafal 40 hadis, maka tempatnya di jannah. Dan ada hadis lain pula, siapa yang menghafal 40 hadis, dia akan diletakkan bersama faqih dan ulama di syurga. Siapa yang hafal 40 hadis, dia akan berada di kalangan syuhada, iaitu orang-orang yang syahid. Kita pernah dengar tak hadis ni? Macam pernah dengar. Masalahnya ialah hadis-hadis ni semuanya hadis dhaif. Bermakna dia tidak sampai, dia tidak direkodkan oleh Bukhari, oleh Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud. Hadis-hadis ni dhaif. Bukan hasan pun, tapi dhaif. Ada beberapa golongan ulama kecil-kecil, satu golongan yang kata ini mungkin hasan sebab banyak sangat jalan. So probably it's okay. Probably. Tapi kalau ikut ulama hadis, Imam Nawawi sendiri kata, aku dah melihat semua hadis ni, dan para hufaz, iaitu ahli-ahli hadis dan penjaga agama, menganggap hadis ni sebanyak mana jalannya pun, siapa yang baca mustalah hadis akan boleh appreciate more, insyaAllah. Semuanya dhaif. Adalah tu, terputus ke perawi dhaif ke apa kan, campur semua still dhaif lah. Okay, so tetapi semangat hadis ni dia ambil, faham tak? Semangat hadis ni, dia tak kata oh aku nak masuk syurga sebab aku faham 40 hadis. Tak, sebab hadis ni dhaif, tak boleh cakap macam tu. Tapi that semangat is taken lah. That means many ulama dalam beratus-ratus buku ada tajuk hadis 40. Yang kita faham cuma ada satu je buku kan, hadis 40, iaitu by Imam An-Nawawi. Tetapi sebenarnya hadis 40 ditulis daripada tahun 150s Hijrah, 150-an. Buku pertama yang ditulis tajuk hadis 40 ialah by Ibnu Abdullah Ibnu Mubarak. Dia ni cikgu kepada Imam Bukhari. Dia mati pada tahun 180-an Hijrah, 81 saya rasa, 181 Hijrah, Abdullah bin Mubarak. So daripada awal lagi orang dah tulis dah kitab-kitab yang hadis 40 ni. Dia mengambil semangat dia. Okay? Tetapi kita kena faham kan, dalam Islam kan banyak sebenarnya 40 ni. 40, the number 40 is repeated many times. Antaranya apa? Nabi Musa pergi tinggalkan kaum dia 40 days. Tentera ni Jalut, Nabi Daud yang menentang Goliath kan, pun 40. Tenteranya 40 juga. So banyak 40 sampai kan mengambil semangat 40 inilah saudara-saudara kita daripada tabligh, dari
jamaah tabligh, dia mengambil 40 days keluar. Dia tak boleh lari. Dia dengan dia. Tabligh 40 is from there. I was told From the Nabi Musa keluar, one of the reasons yang dia guna 40 days tu lah. So faham kenapa ulama mengumpulkan hadis 40. Dan ada sebenarnya beratus-ratus buku yang tajuk dia hadis 40. Okey, tetapi hadis 40 bagi ulama-ulama lain. Dia ada hadis 40 dalam usuluddin saja. Apa maksudnya? Dalam akidah. Usuluddin is akidah. Usul means the asas. Okay, foundation. So usuluddin dalam akidah. So dia collect 40 hadis dalam akidah sahaja. Kemudian ada lagi ulama yang buat hadis 40 dalam bab taharah sahaja. Ada yang hadis 40 dalam bab haji sahaja. Ada yang hadis 40 riwayat dari Abu Bakar sahaja. Faham tak? Dia balik hadis-hadis balik hadis. Ada yang hadis 40 hadis-hadis tentang rahmat Allah. Dia collect. So dia ada many aspects kan of hadis 40. Tetapi Imam Nawawi dalam introduction dia sendiri, by the way lah, Imam Nawawi ni orang zaman bila? Dia zaman-zaman pakcik kita. Lebih kurang, kalau Nabi wafat tahun 11 Hijrah. Okay, Imam Nawawi kita di sini 1, 4, 3, berapa yang 6 sekarang? Okay, dah. Imam Syafi'i mana? Ini Imam Syafi'i 204. Imam Bukhari 256. InsyaAllah. Imam Nawawi sini. Yes. Okay. Imam Nawawi sebenarnya bukan nama dia Nawawi. Imam Nawawi ni dia antara pakar hadis lah zaman dia, 66. Nama betul dia bukan Nawawi, tapi nama betul dia ialah Jaya je. Yang panjang-panjang tu sebenarnya kita kena bijak sikit sekarang. Kita dah mula faham macam mana orang Arab menamakan diri sendiri dan orang lain. Diorang memang suka bagi banyak gelaran. Sebab nama orang Arab ialah tema yang keep recurring tau. Nama dia Muhammad, Yahya, Daud, sama je. Tapi Daud yang mana satu? Daud dari Kelang. Dari Kelang yang mana satu? Sebab ada 5 Daud. Oh, yang gelap sikit. Contoh kan? Macam tu. So Yahya ni kau cakap, oh Imam Yahya, nobody will know that is Nawawi. Tetapi Nawawi ni lahir di ada tempat nama Nawa kan? Betul tak? Rasa dekat Dancik, Dimash, antara Mesir ataupun di Damascus. So Yahya from Nawa. Sebab tu dia dinamakan Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi. So sekarang orang dari Nawa ni, dia kena lagi famous daripada Imam Yahya ni untuk dapat dipanggil An-Nawawi. Dan tak ada siapa menang lagi. Sebab semua orang dah kalah siap-siap dah. Sebelum lahir lagi, siapa pun datang dari Nawa, from that town, dia tak boleh lagi famous daripada Nawawi. Faham tak? Sebab Imam Nawawi dah macam hebat sangat dah. Tak ada siapa boleh lawan. Logiknya lah, saya tengok dari segi cara progression dah berapa 1400 tahun ni, at least 700 years after Nawawi, susah nak kalahkan. Sebagai contoh, Al-Albani. Saya pernah bagi contoh ni kan. Al-Albani, pernah dengar tak nama dia? Dia lahir tahun, dia mati tahun 1999 Masihi. Imam? Sebenarnya nama dia Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Siapa pernah dengar nama dia? Pernah?
Dia ni pakar hadis orang zaman sekarang sebab tengok tahun kan, masih lagi tau. Dia datang daripada Albania. Okay? Sebab dia tu famous sangat dalam Islam. Saya rasa tak ada siapa pun dari Albania akan dipanggil Al-Albani. Nama betul dia Muhammad Nasruddin. Orang tak kenal dia dengan nama Nasruddin ataupun Muhammad. Orang kata dia yang mana? Ni Albani punya, ni Albani punya. Ni buku siapa? Pernah dengar tak? Disahihkan oleh Al-Albani. Sampai orang dah tinggal, dah lepas. Sepatutnya Al-Albani, from, that means pertaining to Albania, ataupun from Albania. Tetapi punyalah orang ingat itu nama dia. Sebab ramai orang tak belajar sangat macam ni, orang panggil dia Albani. Jadi Albania is him already now. He is Albania. No more from Albania, but he is Albania now. Teruk ya. Punya famous dia dengan Albania tu orang tak kenal lah. Albania kau. Okay, so yang kita dapat tengok banyak orang-orang yang tidak faham konsep ni, dia letak nama anak dia Nawawi. Contoh, jangan marah siapa yang nama Nawawi. Itu kesilapan orang dulu. So kita yang faham sikit, kita takkan letak nama anak kita Bukhari. Takkan letak. Sebab nama tempat ialah Bukhara kan. Imam Bukhari tu nama dia Muhammad Ibn Ismail. Dan tak ada orang akan letak nama dia, anak dia Nawawi, Albani. Seolah-olah, betul contoh yang baik. Seolah-olah kan letak nama anak kita apa tahu? Ini nama dia Makkah. Apa nama anak? Makkah. Tak sedap kan? Tapi Madinah tu ada ramai sikit, aunty saya pun ada nama Madinah lah, perempuan kan. Tapi nama macam Mekah. Nama siapa bangsa maju? Contoh, nama anak saya bangsa Majui ni, dengan bangga je. Sebab anak tu berlama, nama dia Muhammad Al-Bangsa Majui. Okay, so sikit faham sikit. Alhamdulillah. Yang Muhyiddin kan, ada tak nama depan dia? Kenapa nama-nama ulama tu ada Syihabuddin, Muhyiddin? Sebenarnya itu gelaran orang bagi pada dia. Muhyiddin from the word Hayy. Hayy itu maknanya hidup. The one who menghidupkan agama. Muhyiddin, gelaran dia. Ada yang Syarafuddin, Alauddin, itu semua gelaran, tapi orang jadikan nama juga kemudiannya. Okay, Syihabuddin. Dan hadis 40. So semua faham pasal 40 hadis. Kat sini nama dia Abu Zakaria Muhyiddin Yahya Ibn Syarah An-Nawawi. Jadi Abu Zakaria tu anak dia Zakaria. Betul. Jadi maknanya kita boleh katakan anak sulung dia nama Zakaria. Biasanya anak sulung lah. Biasanya anak sulung. Kalau anak sulung ni perempuan, anak lelaki. Dia akan guna gelaran perempuan kadang-kadang. Oh, yang perempuan. Ada. Boleh. Dan kadang-kadang diguna juga sulung lelaki. Contohnya Abu Aminah Bilal Philips. Kan? Maknanya anak dia nama Aminah. Yang sulung. Yes. He's a muhadis or Muhadis. muhadis. Clear tak Pak Min? And please interrupt kalau tak faham apa-apa. Kita faham. Kita hari ni saya slow sikit. Nak lanjut kita je lagi. So jadi dia. Okey, boleh? Amin tak mengantuk lagi. Okay, so kita faham tentang hadis 40, the why. Ada soalan tak tentang hadis 40? Soalan tak ada? Clear? Okay, saya tak cakap lagi kenapa Imam Nawawi punya buku yang kita tahu sampai sekarang. Remember, Al-Arba'iniyat ni ialah satu topik dalam kitab, dalam hadis. Ilmu hadis, ada satu kitab. Dalam ilmu hadis, kalau kita belajar macam IDT 1, IDT 2, 3 kan, kalau ada soalan hadis 3, 4, 5, kita akan belajar tentang kitab-kitab hadis. Faham tak? They have the book on books now. The book of books lah kan. Maknanya okay, buku-buku tentang hadis-hadis qudsi yang ditulis, disenaraikan. Buku-buku Al-Arba'iniyat, iaitu the 40s. Buku-buku the 40s, beratus-ratus ada. And the one who tops the list is Imam Nawawi. Yang dari segi kronologi lah, the first kali ialah yang saya sebut tadi lah, Abdullah Ibn Mubarak, yang mati tahun 181 Hijrah. Okey, tetapi perasan tak, Abdullah Ibn Mubarak punya you tak pernah dengar.
Dan beratus lagi buku-buku 40 hadis kita tak pernah dengar. You know why? Sebab Imam An-Nawawi rahimahullah, dia sendiri kata, aku nak collect hadis-hadis yang bukan spesifik to certain bab sahaja, tapi dia nak collect satu hadis yang macam yang kena semua bab dalam Islam. Faham tak? Yang touch all aspects in Islam, supaya orang yang baca 42 hadis ni, dia dah tahu asas Islam dia agak menyeluruh. Sampailah daripada niat sampai ke Allah punya pengampunan. Daripada amal semua sampai syurga neraka pun settle. Faham tak? Kan ulama-ulama dulu ada fiqh sahaja, ada akidah sahaja, kan, specific things in hadis and all. But Imam Nawawi kata, I want to collect hadis, dan semoga ini cukup untuk cover the whole thing in Islam. Dan sebab itulah hadis jadi famous, buku ni jadi famous, sebab betul. Dan sebenarnya Imam Nawawi tulis bukunya macam ni je. Faham tak? 40 hadis tak banyak page kan? 40 page lah tulisan pun. Kalau depan belakang ada 20 je. Kan? Ini simple, it's a risalah je. Tapi punya famous yang beratus-ratus tahun orang guna. Sebab it's well, what's the word? And comprehensive lah. Kan? Dia cover semua bab dalam Islam. Okay, sebab tu jadi famous. So now we know. Okay? Dan Alhamdulillah, maknanya ulama-ulama datang selepas Imam Nawawi pun setuju. Betul. Memang betul. If you come across a hadis, and sebab saya pernah sekali macam tu, beberapa kali saya tengok hadis kan, this hadis very important lah. Dalam kitab lain lah saya baca, macam Bukhari kan, oh, important lah hadis ni. Kan saya betul-betul nak share hadis ni dengan ramai orang. Saya pun dah mula share. To me also is important lah, that one hadis. Tengok buka buku 40 hadis, dalam ni, faham tak? So whichever hadis yang you rasa macam, saya rasa semua orang Islam kena tahu lah ni, kan? Sebab dia macam sangat membuka semangat. Contohnya Allah akan ampunkan dan Allah tak peduli je lah hadis ni. You feel that I want everyone to know about hadis. Dan betul Imam Nawawi akan letakkan. So ulama selepas Imam Nawawi setuju dengan style dia, dan betul lah. Okay. Dan siapa ada soalan boleh stop saya terusannya. Okay. Jadi nak tanya kenapa Nawawi tambah lagi 2? Okey, maknanya dia collect. Dia cuba nak buat 40 kan? Tak boleh. Ada lagi 2 yang still important. Tak boleh. Kerana Imam Nawawi ni sebenarnya, dia improvise kerja orang lain sebenarnya. Dulu ada seorang ulama namanya Ibnu Salah. Dia mati tahun 640-an. 645 tadi. Sampai di internet boleh check kalau nak check. Ibnu Salah 645. Ibnu Salah. Dia pun sangat famous dalam hadis, Ibnu Salah. Tapi dia collect dalam 26 hadis saja, ataupun 23 hadis, yang macam nak buat benda yang sama Imam Nawawi buat. So Imam Nawawi tengok buku dia, improvise, cukupkan 42. Tak cukup dengan tu, seorang lagi lelaki yang lahir lebih kurang berapa tak ingat, tapi mati tahun 795 Hijrah. So dalam 100 ke 200 tahun lepas Imam Nawawi, 100 lebih kan? 100 lebih dari Imam Nawawi. Nama dia Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab ni, tak payah hafal nama dia. Ibnu Rajab ni tulis satu buku, Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan buku ni pun famous sangat. Ibnu Rajab buat apa? Itulah dia budaya knowledge tau sebenarnya. The culture of knowledge zaman dulu Sekarang tak ada dah. You can write any book and people will go unnoticed, nobody cares. You tulis buku dhaif semua pun tak apa. Kan, pendapat you seorang-seorang kan, orang siapa pun tak setuju dengan pendapat you, tapi nobody will counter that book. Tetapi zaman dulu, kalau ada buku yang baik, dia akan menjadikan buku tu lagi baik. Kalau buku tu buruk, dia akan cerita kat semua orang buku tu buruk, dan cerita sebab-sebab buku tu ada problem. Kalau buku tu half-half, dia akan buat kerja supaya that half yang tak bagus tu, okay, ini dia half yang tak bagus daripada buku Jeffrey. Dia akan tulis. Punya budaya ilmu tu. Dan one book akan menghasilkan banyak sangat buku. Sebagai contoh, Sahih Bukhari telah menghasilkan beratus-ratus buku tau. Syarah dia saja ada 72 dah.
syarah Sahih Bukhari. Kan kita sama cerita tu kan? Tak pernah. Tak boleh mandi bukan tu. So, seorang lagi Ibnu Rajab Al-Hambali tulis satu buku Jamil Ulum Al-Hikam, tetapi dia buat 50 hadis. Dia tambah lagi 8 hadis yang dia rasa still important. So inilah cara ulama-ulama dulu lah. No problem with that. Dan Ibnu Rajab bagusnya ialah dia bagi komentari sekali lah. Ibnu Rajab Al-Hambali. The kitab Arba'in is consist of only this 42. 42 only, not others. Not taking from a big kitab. No, it's only small. Kitab 42 ni Imam Nawawi kata aku collect daripada mostly from Bukhari atau Muslim dan sedikit daripada yang lain. Dan kita tahu kan apa tingkatan hadis sahih. Apa tingkatan hadis sahih? Paling tinggi sekali hadis sahih. Hadis sahih banyak. Tingkatan yang paling tinggi sekali. No, dari segi perawi dia. Okay, hadis yang diriwayat oleh okay, that's the first one. Okay, second level akan Bukhari sahaja. Third level, fourth level yang ikut syarat Bukhari dan Muslim. Nombor 5, ikut syarat Bukhari. Nombor 6, ikut syarat Muslim. Nombor 7, lain. So Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmizi semua come after this, after semua ni settle. Kalau ada hadis Ibnu Majah macam ni ikut syarat Bukhari Muslim, so dia up dah sikit. Tapi kalau dia tak ada apa-apa syarat ni semua ni, maka dia nombor 7 lah, bawah. So betapa pentingnya Bukhari dan Muslim lah mengikut pandangan ulama. Okey, so Imam Nawawi lebih kurang 30 hadis dia memang dari Bukhari atau Muslim. Dalam 10 ke 12 saja daripada Tirmizi dari okey. Tapi tak berapa penting untuk hafal semua tu. Yes. Semua introduction ni macam apa tau? Budak yang suka main bola kan, tapi dia suruh training dekat dalam gym. Tak main-main bagi bola kan? Betul tak? So introduction like that lah. Bila je yang benda je kan? Kan? Macam kami dulu gitulah. Masa PJ kan, ataupun PE, cikgu suruh buat apa? Sepak bola kat kawan, dapat balik. Kita nak main kat padang, dia suruh training kan. Lambat. Means inside this Bukhari and Muslim there's no those lemah one, boys. No. No, Generally, pertikaikan orang. ada orang pertikaikan, tapi ada sahaja jawapan yang ulama lain hampir berasa. Okey, boleh kita buka hadis ke-42. Ini pun satu misteri juga. Kenapa hadis 42? Terus, kelas pertama. Sebab kita ada perselisihan faham. Dan tukang lobby tak ada. Tukang lobby. Macam ni. Dia the student of knowledge ada satu masalah. Dia punya gas cepat habis. Normal lah. Dia punya fuel habis setengah jalan. Lepas tu bila dia dapat fuel balik, dia akan restart. Dan dia dah restart 3-4 kali. Lepas tu dia jadi boring. Ya, buat lah. Kalau you nak tahu, ni cerita macam sikit pisai. Cerita tak tahu kan? Orang macam saya tak masuk politik, saya tak bising-bising kan. Satu golongan lain akan cakap, ini ulama haid dan nifas. Faham? Haid maksudnya ulama ni tahu pasal taharah saja. Don't ask him buat politik, don't ask me buat, faham tak? Ini ulama haid dan nifas, taharah. Sebab to them, they are progressive people. They are doing many things. They're collecting 10,000 people and sound and all that. Example. To them, people like me, ini set haid dan nifas. I tell you why. Dulu diorang tu, orang bagus-bagus, semua sudah tak baik. Diorang pun belajar macam kita ni, tapi gas dia habis. Dia tukar ustaz mungkin mati juga kan. Tukar ustaz lain, start balik.
hadis pertama. Lepas tu dia dah bori lepas 3-4 minggu kan. Ustaz lain pula, hadis pertama. Kerana dia faham, ini semua ulama kan, dia tak ada cerita lain kan kecuali taharah. Memang betul, sebab bab pertama dalam buku fiqh ialah taharah. Sebenarnya dia tidak cukup sabar untuk tunggu 5 bulan ataupun 10 bulan untuk tahu, Masya Allah, dalam Sahih Bukhari ada 96 chapters, dan bab pemerintah pun ada, faham? Bab pinjaman pun ada, bab haji ada, faham tak? Ada dia taharah lah. Sebab apa? Ustaz-ustaz dia punya introduction memang sangat panjang pun. Macam saya lah, dia memang, saya rasa ini satu simptom tua lah. Kita dah makin tua, introduction kita memang panjang dia. Betul. Betul. Kalau yang muda-muda datang terus, okay, hadis pertama, okay, esok ada kedua kan. Tapi makin tua, makin panjang lagi, makin slow. So sekarang you faham kenapa kita start dengan hadis 42. Sebab majoriti orang yang belajar hadis 40 tak sampai pun hadis 42. So kita ada satu, kita ni ada privilege untuk start dari belakang. Okey, faham. So insya-Allah, kalau pun sangkut tengah jalan, ustaz lain boleh sambung kerja saya. Sebab dia akan start hadis pertama. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tapi bagus tak idea yang baik? InsyaAllah. Kan? Betul-betul. Hadis 42. Okey. Yes. Dan satu lagi, kita semua ada privilege untuk tahu bahawa hadis 40 ada berapa hadis? 40. Yes, confirm. Kalau tengok betul-betul, nobody can bluff you now. Kan? Orang lain yang start hadis pertama kan, tanya tu, hadis 40 ada berapa? Mesti kata tak. Okay. Alright. Okay, jadi ini conclusion Imam Nawawi, hadis 42. Tajuk dia adalah keampunan Allah. Keampunan Allah. Allah punya maghfirah. Kenapa Imam Nawawi conclude dengan hadis ni? Dia start dengan hadis innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amal itu ialah dengan niat, hadis pertama. Kemudian dia cakap pasal amalan kan. Kemudian dia conclude dengan maghfirah. Antara sebabnya ialah amallah macam mana pun, agak-agak perfect tak amalan? Tak akan perfect. Kita tetap akan, kita punya safety net ialah Allah punya maghfirah. Allah kita harap Allah ampunkan kita punya kekurangan. Sebab macam mana terror kita solat pun, macam mana terror kita puasa pun, mesti ada cacat kan? Dan mesti ada tak cukup ni. Takkan cukup ni. Yes, sama Rasulullah. Dan even Rasulullah pun cakap bahawa semua kita ni akan masuk syurga kerana rahmat Allah, atas dasar sifat kasihan Allah. Rahmah is from word kasihan tu. Sebab tu yang maha mengasihani tu kan? Kita tak nampak tu ada macam quote dalam tu. Mengasihani tu sebenarnya kasihan tau. Pity lah. In a simple word is pity. Kasihan. Mercy. Mercy macam kita tak biasa guna kan. Have mercy kan. Pity me lah brother kan. Bagilah RM10 kan. So kata sebenarnya kasihan tau. Kasihan. Allah kasihan tengok kita. Kemudian Allah masukkan kita dalam syurga. Kemudian Aisyah tak puas hati, even including you kan. Sebab dia tengok Nabi semayang sampai bengkak kaki dan segala-galanya kan. Sampai perang, sanggup mati. Kata yes, even saya pun included. Saya pun akan masuk syurga kerana rahmat Allah. Jadi macam mana pun manusia tak masuk syurga sebab amalan, tapi tingkatan the pleasure in jannah itu ditetapkan oleh amalan dia. Okey tak? Pasport dia bukan amalan tau. Pasport dia ialah Allah punya rahmat. Dan yang menghalang rahmat Allah satu je, iaitu syirik. Pasport masuk syurga ialah rahmat Allah, iaitu tauhid lah, no syirik. So that also there's some we can discuss. Okay? Pasportnya rahmat Allah, tapi Allah tidak kasihan kepada orang yang walaupun dapat peluang untuk tauhid tapi tak mau ambil. Jadi tidak ada kasihan pada dia. Okay, jadi kita semua insya-Allah di bawah rahmat Allah. Amin. Jadi pasport ni lah rahmat Allah. Kemudian tinggi mana tu Brother Jeffrey? Tengoklah amalan. Maknanya brother, kalau kata itu kisah yang akhir-akhir hayat dia tidak ada jahat, akhir hayat dia minta ampun, Allah ampunkan, berbanding dengan orang yang beramal dari awal kan,
kan, dan sentiasa minta ampun Allah dan Allah SWT ampunkan, tingkatan dia akan tetap berbeza. Yes, sebab Allah Maha Adil. Anda Firdaus. Yes, Allah Maha Adil. Akan berbeza. Okey, macam mana bunyinya hadis ni? Siapa nak bacakan sikit boleh? Siapa yang baca? Assalamualaikum. Baru nak start. Baru nak start main bola. Siapa nak baca? Tak baca? Tak baca? Boleh? Boleh je. Cepat sikit. Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya ibn Adam law balaghat dunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak ya ibn Adam innaka law ataitani bi turabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah rawahu Tirmidzi wa haditsun hasan sahih. Salam sahih. Barakallah. Thank you. Okay, jadi inilah satu hadis Qudsi. Apa maksud hadis Qudsi? Allah Subhanahu Yes, kata-kata Allah selain Al-Quran. Boleh tak baca ni dalam maghrib? Kalau da'utani, kama da'utani, tak boleh lah. Walaupun dia kata-kata Allah, dia sahih, memang dari Allah, tetapi dia bukan Al-Quran. So apa bezanya kalau hadis Qudsi dengan Al-Quran? Ialah tak boleh baca dalam solat. Satu. Nombor dua, kita tak dapat pahala yang sama macam baca Quran, yang 10 darjat, 10 untuk satu huruf, 10 pahala tu. Apa lagi? Itulah yang saya ingat. Tapi dua-dua pun qala Allah Ta'ala, Allah berkata. Hadis Qudsi. Hadis Qudsi yang sahih ada lebih kurang berapa? Kalau tak silap saya, lebih kurang dari 200. Kurang dari 200. Mungkin kurang 100 pun. Tak banyak. Banyak hadis Qudsi yang juga fabricated. Allah kata, beraninya manusia ni, dia palsukan Allah kata. Suka hati dia kata, kan? Punyalah dia rasa bahawa dia nak memprotek agama ni. Dia kata kalau kita kata Allah kata elok baca surah Al-Kahfi contohnya, kan? Apa salahnya, kan? Orang akan baca. Tak boleh macam tu, kan? Sebab kita menipu atas nama Allah. Okey, ni hadis Qudsi. Dia ada 3 komponen. Nombor 1, perasan tak ada 3 komponen? Ya ibn Adam, ya ibn Adam, ya ibn Adam. Wahai anak Adam, wahai anak Adam, wahai anak Adam. Okay, so komponen pertama, if innaka ma da'awtani wa rajawtani. If you make dua and harap, ghafartu laka, aku ampunkan. Sebenarnya kan kita tak cakap pun dia punya translation lagi, okay, saya baca lah. Dari Anas, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wahai manusia, sesungguhnya selama kamu memohon ataupun berdoa dan berharap kepada aku, nescaya aku mengampuni dosa-dosa kamu sebanyak mana pun ataupun selama mana pun kamu berbuat dosa itu. Ini saya bagi translation dengan maksud sikit, bukan direct translation lah. Okay. Dan aku tidak peduli. Satu perkataan yang sangat penting dalam hadis ini. Wala ubal, and I don't care. Allah kata I don't care. Menarik ni.
Menarik. Kamu pernah dengar Allah kata I don't care? Tak pernah dengar. Menarik sebab saya akan cakap kenapa menarik. Wala ubali, aku tidak peduli. Kemudian yang second, wahai manusia ataupun wahai anak Adam, sekiranya dosa-dosamu mencapai awan di langit, kemudian kamu meminta ampun kepada aku, nescaya aku mengampunimu. Dosa sampai langit. Dosa kita sampai langit kan? Tak tahu lagi. Nombor 3, wahai manusia atau wahai anak Adam, sekiranya kamu datang kepada aku dengan membawa dosa-dosa hampir sepenuh bumi, penuh bumi, kemudian kamu berjumpa dengan aku dalam keadaan tidak syirik kepada aku, nescaya aku akan ampunkan ataupun beri pengampunan sebanyak itu juga. You come with dosa penuh bumi, I will give you pengampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat Tirmizi dan hadis pun hasanun sahihun. Alhamdulillah. Yang pertama, if you doa dan harap, Allah akan ampunkan. Dan Allah kata I don't Okay. care. Okay, nanti kita cakap Nombor 2, kalau dosa tinggi langit dan minta ampun, Allah ampun. Okey tak macam ni? Nombor 3, there's no mention about astaghfirullah, istighfar, Ustaz. Yang ketiga, semua ada teks tak? Cuba tengok yang ketiga. Engkau membawa dosa tu jumpa aku, faham tak? Yang tadi tu aku ampunkan. Yang ni Allah ampunkan dosa sebab dia minta ampun. Yang ketiga, you bawa dosa tu jumpa Allah. That means you mati dalam berjumpa dengan Allah dengan dosa satu bumi lah katakan. Dan tak syirik. Dan tidak syirik, Allah akan ampunkan juga. Subhanallah. Ini penting nak faham ni. Very important. Okay, yang pertama, it's a general thing for everyone. Dosa je minta ampun, dosa je minta ampun dan sentiasa berharap kepada Allah. Harapan kepada Allah ni sebenarnya banyak orang yang mati harapan kan. Dia masih Islam dari segi rupa, dia masih Islam dari segi mungkin dia pergi solat, tapi dia punya harapan sebenarnya dah tak ada. Tahu kenapa? Dua faktor. Faktor iblis, syaitan. Dia cakap apa tahu? Kalau you macam ni perangai macam ni, you ingat boleh masuk syurga ke? Dan kedua ialah orang-orang agama. Dia cakap benda yang sama, dialog sama. Kalau perangai macam ni, you ingat boleh masuk syurga ke? Dialog yang sama digunakan oleh syaitan untuk bisik di telinga kita, dan dialog yang sama kita dengar kadang-kadang dalam ceramah-ceramah. Kadang-kadang. Kalau tak dengar daripada ustaz, orang-orang agama, mungkin daripada family members kita. Kan, mungkin macam mak ke bapak ke, kalau you tak pakai tudung, jangan harap tahu. Betul lah Ataupun ada seorang student tanya saya, betul ke kalau saya tak berhijab dengan betul, Allah tak akan terima doa saya? After learning this hadith, a few words ni, kita rasa betul ke apa dia cakap? Betul ke apa yang mak dia cakap? Mak dia cakap kat dia, kalau kau tak hijab betul-betul, Allah tak terima kau punya doa. Tak. Sepatutnya mak dia ajar apa tau? Jadi, now kan, the way you are wearing hijab is not correct. Minta doa dekat Allah bagi hati you lagi besar, bagi hati you lagi sayang pada Allah, untuk lagi bersemangat untuk datang kelas agama dan betulkan diri. Betul tak? Patutnya doa macam tu, tapi mak dah doa dah, tempat kau bukan syurga. Sebab mak memang dia ada senarai, tahu kan hadis? Melayu punya mak hadis. Dia boleh tahu siapa syurga, siapa neraka. Sebab dia akan cakap, kalau macam ni derhaka. Confirm. Perasan tak? Dia akan blackmail kita guna derhaka. Lagi-lagi derhaka, lagi derhaka. Perasan tak? Dangerous tau. Sebenarnya mak suka pakai guna this card lah. Very dangerous card. Lagi-lagi si tangan, lagi-lagi terus tembakul. Ini semua benda-benda bahaya tau, yang mak-mak suka guna, which is wrong actually. Itu menjadikan budak-budak, apa dia? Sangat takut kepada Allah, tapi takut yang salah. Sebab Tuhan pertama kanak-kanak ialah Tuhan dalam ibadah kaum.
ialah mak ayah sebenarnya. Sebenarnya mak ayah yang mencorakkan psikologi anak ni kepada Allah nanti. Kalau dari kecil semuanya punishment, maka dia akan anggap bila mak dah tak ada, bapa dah tak ada, yang jaga dia Allah kan. Dia akan anggap dia punya superior akan sentiasa tunggu masa nak ya, sebab mak dia suka tangkap dia buat salah, bukan tangkap dia buat betul. Sepatutnya kita ada konsep tangkap buat betul kan, tapi tak tangkap buat salah. Jadi dia rasa apa tahu? Dia jangan stres kan, hidup dia akan stres dan dia akan rasa Allah suka punish. Allah is the punisher. Dan dia rasa dia confirm tempat dia dalam neraka. Sekarang tak confirm lah, dia cuma halaman TV dia senang. sebab kita diajar macam tu. Kita diajar macam tu. Kita tak diajar dengan hadis-hadis rahmat je. Semuanya pasal fiqh. Kan, semua pasal fiqh. Semua pasal haram tak? Haram, haram pun ada juga. Haram, halal, batal, sah, kan? Rukun, hafal. Betul tak? Banyak sangat dekat situ kan. Jadi cara pengajaran agama di Malaysia memang pada pendapat saya banyak keratusnya salah cara ni. Diajar benda betul tau, direction salah. Faham tak? Yang diajar semua betul, memang ada rukun, memang ada wajib, memang ada tak sah, tapi direction dia salah tau. Dia buat ke orang takut. Jadi ada dua orang, satu yang semayang dengan penuh obsesif dan kompulsif kan? Sebab takut niat tak betul lah, bacaan ha tak cukup kan, alham kan, dia nak betulkan tu. Ataupun dia all together dia buang, tak payah, penat kepala, penat otak, betul tak? Tinggal semua, let it go. Dia tinggal semua lah. Okey, yang pertama ialah a general for everyone. Kalau selagi kau doa dan harap, Allah kata aku akan ampunkan and I don't care. Kenapa Allah kata I don't care? Kalau orang ni orang baik kan? Kalau orang ni orang tak buat dosa, kenapa Allah kata I don't care, aku akan ampunkan kau? Maknanya, sebab apa tau? Dalam hadis ni sebut ala ma kana minka, betul tak? Ataupun dalam satu riwayat ala ma kana fika. Selagi mana, faham tak? That word means ada unsur repetition sebenarnya. Selagi mana kau dalam keadaan ni, repetition of dosa. Buat ampun. Allah kata I don't care, aku akan ampunkan. Ya, buat ampun. You buat minta ampun, you buat minta ampun. Berapa kali kita boleh terima Allah punya threshold? 3 kali. There's a verse. I remember that was 3 kali, right? Sebenarnya that's not the understanding actually. Unlimited. Sebab kalau Allah nak sambung, berapa kali nak sebut? Faham tak? You buat dosa aku ampunkan. You buat dosa aku ampunkan. Dosa aku ampunkan. Berapa kali orang sebut? You have to stop somewhere lah. Kan? Sebab Allah kata dalam hadis yang lain, ada hadis lain, Allah kata a person will commit sin and say, oh Allah, forgive my sin. Ini hadis lah, hadis riwayat Bukhari Muslim ni. Dan Allah kata, oh hamba aku tahu bahawa dia ada Tuhan yang suka mengampun. Dan Allah tanya in a rhetoric way lah. Faham tak? Soalan bukan Allah tak tahu, rhetoric. Kalau macam tu aku ampunkan dia. Kemudian dalam hadis tu kata ada selang masa tau. Dia dah terampun kan, ada masa dia buat lagi dosa. Kemudian Allah kata, dan dia kata, ya Allah, please forgive me. Dan Allah ulang perkara sama, aku ampunkan. Kemudian dah 3 kali atau 4 kali, dan Allah kata, aku ampunkan kau selagi mana kau macam ni. Tapi kalau dia buat dosa dengan niat ni minta ampun, insyaAllah Allah ampunkan, itu macam mana pula? I mean, there's one hadis yang selalu kat IKM main, dia kata, kalau kau punya ketiku dalam keadaan kau bermaksiat, kan, Allah akan mengingatimu dalam keadaan kemukaan sebenarnya. That seems contradicting. Maksudnya kalau dia ingat minta Allah, ampun, dia minta ampun macam mana? tak, kalau dia know that, you know, Allah akan ampunkan, so dia buat, dia continue buat lah. cara dia simple aja.
Allah melihat cross sectional masa tu. Waktu itu awak betul-betul minta ampun kan? Aku ampunkan. Kita buat ada surah sebut taubat cerita ni. Mungkin the maksud is some people tend to abusing this Yeah. this mercy. This is not about taubat, right? This is about doa ni. This Mercy. one. Not Tapi taubat. kalau orang tu dia abuse, dia ikhlas Depend. dengan Masa tak tu ada. Yang second one ada. Kemudian kau minta ampun kepada aku dan aku akan ampunkan. Yang second, dosa tinggal langit minta ampun. Sebenarnya kan banyak ajaran sudah menjadikan Allah itu manusia. Sebenarnya kan orang dah tengok Allah tu macam manusia. Dia macam guna dia punya yardstick kan kepada Allah. Jadi pada dia memang manusia tak tahan. 2 kali kau buat salah, sekali salah kau buat salah. Kan dah apa? 7 keturunan aku tak cakap. My cucu also don't know why they don't like your cucu, but we don't like each other. Betul tak? Apa salah dulu tak tahu, tak ingat. Dah mati dah why buat salah. Tapi Allah tak macam tu. Psikologi, if I can use the word psikologi Allah tu, ramai orang tak faham. Hanya selepas baca banyak hadis baru you boleh faham psikologi Allah. Pengampunan dia sangat tinggi. Orang anggap sifat Allah itu ada berapa? Banyak lah sebenarnya kan? Ada kata sifat Allah 20 je kan? It's not that lah, okay? So sifat Allah ada banyak kan? Agak-agak ada tak sifat Allah yang lebih tinggi? Ramai orang ingat sifat Allah itu Sama. actually is very wrong. Ada satu sifat Allah yang stand out kepada kita. Rahman Rahim. Yes. Sifat kasihan daripada kita. Sebab Allah ni bila dah cipta langit dan bumi kan, di arash dia, ni hadis sahih, kataballahu inda arshi, Allah tulis di arash dia. That means this is macam apa macam basic principle lah. Dia kata inna rahmati sabakat ghadabi, sesungguhnya rahmat aku mengatasi marah. Banyak orang Malaysia ingat marah sini, sayang sini, tahu tak? Maha punisher kat sini, pan kan? All punishing, kemudian apa, sifat pan besar kan? Dia letak macam satu taraf tau. Sebenarnya tak, rahmat Allah nombor 1 dulu. Sebab tu Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita start dengan tu? Sebab itulah sifat Allah yang paling tinggi. Jadi tak salah if your friend is a person who sin and re-sin and re-sin. Ajar dia tentang rahmat Allah, no problem. If I can use that word, re-sin ada kan? Tak salah untuk dia pegang pada rahmat Allah. Sebab nanti dia akan dapat juga perasaan bahawa apa yang aku buat ni tak bagus, aku main-main ni. Dan sebenarnya rahmat Allah bukan jadikan orang jahat tau. Banyak orang, sebab itulah cara didikkan kita, janganlah cakap ni, nanti semua orang main-main. Betul tak? Okay. Pemikiran macam ni memang sangat prevalent dekat Malaysia. Dan it was also prevalent dekat Arab. Ada sahabat Nabi yang cakap, janganlah cerita hadis ni, nanti semua orang tak semayang. Memang ada hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan lambat-lambat. You know why? Dia tak berani nak cakap dekat kawan-kawan dia, nanti semua kawan-kawan dia cakap dekat anak-anak dia cakap, oh, bestnya. Cantik. Antara hadis yang disimpan lama sikit, Abu Zar. Abu Hurairah pernah kena pukul tau sebab hadis ni. Umar pukul dia, mau tepuk dari dia dan bawa dia jumpa Nabi balik. Betul ke kau cakap macam tu? Nabi kata ya. Umar kata if everyone knows about this, habislah. Okey lah kalau macam tu. Nabi kata, faham tak? Faham tak? Nabi pun cakap, Nabi faham apa yang Umar cakap. Dan Nabi juga tahu Abu Hurairah nak spread the word kan. Abu Hurairah kena pukul sampai jatuh. Buat dia. Tapi dua-dua pun betul. Dan Umar nak cuba jaga, takut orang salah guna kan. Apa tu hadis ni? Antara hadis ni siapa yang mati atas kalimah la ilaha illallah dakhala jannah. Man mata, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Dia ada banyak versi lah. Siapa mati, siapa yang sebut la ilaha sebelum mati, siapa yang hidupnya dalam la ilaha illallah, faham tak? Dan siapa yang sebut la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi Abu Zar ni dia tak puas hati tau. Nabi cakap dekat dia, Jibril cakap dekat dia tadi, man qala la ilaha illallah dakhala jannah, dia akan masuk syurga.
Jadi Abu Zar tak puas hati. Abu Zar ni orang yang kuat semayang semua. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Abu Zar kata, wa in saraka wa in zana. Tadi kata wa in zana wa in sarak. Sebab Abu Zar tengah fikir macam kita fikirlah. Walaupun dia berzina dan mencuri, dia ambil dosa yang jahat lah, zina mencuri. Nabi kata wa in zana wa in sarak. Abu Zar ulang 3 kali, takut-takut Nabi salah dengar. Wa in zana wa in sarak. Nabi kata wa in zana wa in sarak. Ulang 3 kali atau 4 kali. Kemudian Nabi kata apa? Walaupun yang masuk, orang ni akan masuk syurga kan? Nabi kata apa tau? Walau mereka akan masuk syurga walaupun Abu Zar tak suka. Wa in raghiba anhu Abu Zar kata. Walaupun Abu Zar punya hidung kena debu, maknanya kau sudah kena tipu je lah. Orang Arab punya expression lah. Kau tengok dengan keadaan tak puas hati je lah. Orang sapu debu kat muka kau, kau diam je. Macam tu lah. Itu expression Arab. Walaupun Abu Zar tak suka, that's the Malay translation. Nampak tak? Nampak tak hadis-hadis ni agak tersimpan rapi, tetapi di Malaysia ditutup dan dikunci. Dan saya rasa kita sangat perlukan hadis ni. Sebab bagi takut orang dah cukup dah kat Malaysia. Orang Melayu secara umum lah kan, yang born Muslim kan, cukup takut dah. Bab takut tak payah cakap. Bab rasa jauh daripada Allah memang jauh dari syurga memang A. Dekat dengan neraka A. Betul tak? Bab itu semua settle dah. Orang born Muslim dekat Malaysia settle bab tu dah. Marilah kita bagi rahmat sikit. Kan? Betul tak? Let's change our direction lah. Tadi mana Abu Zar tu, is it that he feels like jealous and unfair because he No, they really want to understand this. Syurga kan? La ilaha illallah syurga. senang betul. Senang betul. Senang betul lah. Senang betul. Sebab memang nanti hadis ni dalam third portion of it, the third segment kita akan faham Allah yang janji macam tu. Kita macam jumping from dia tu kan? Tak ada. Ada flow tak? Ada. Saya idea macam-macam ni. Saya tahan. Kasih keluar. Sebab dah tua. Matang. Allah kata I don't care. Sebab ramai orang care. Manusia care tak padi. Macam soalan Brother Salim ni, kalau dia tak berapa ikhlas macam mana? Kalau dia ulang 15 kali macam mana? Dalam dosa yang sama tau doktor, buat lagi. Kita marah betul. Itu kita marah. Tapi Allah boleh ampunkan. Not necessary I'm talking about my friend lah. Alhamdulillah tak siapa Ibrahim. Tapi dari segi psikologi orang yang berdoa, kalau dia dah doa, Allah angkatkan, tapi dia still buat lagi kan. So dia doa lagi, dia buat lagi. So dari segi psikologi diri dia sendiri tu terasa macam Allah tak makburkan, seolah-olah macam pulang ataupun tak makburkan. Dia buat dosa A, kemudian minta ampun. Lepas tu ulang lagi. Bulan depan dia buat dosa A balik. Dia rasa Allah tak ampunkan. Sebab dia ulang balik ke dosa tu. Oh, dia tak minta doa, Allah aku hilangkanlah dosa dia apa? Biarlah aku tak ada addiction buat dosa ni. Tapi dari segi psikologi dia tu, dia harap Lama-lama dia akan rasa jauh lah. Betul. Jadi macam mana apa kita nak buat? kena explain betul-betul yang harap tu lah, Harap. supaya kita psikologi kita Okay. sentiasa. Ulama kata, setelah tengok berapa hadis kan, semua hadis ni, manusia ni mesti jadi macam burung. Kepalanya ialah sifat sayang kepada Allah. Kita semua kena ada sayang kepada Allah. Ada 3 komponen tau dalam hati seorang manusia, dan dia kena sentiasa ada campur-campur. Dia tak boleh satu je, sebab orang akan buat salah kalau satu saja. Dia kena ada 3 komponen: sayang, hub, kan? Nombor 2, rahmat. Sorry. Nombor 2 ialah hope, H-O-P-E, harapan dalam bahasa Arab raja. Yang ketiga khauf ataupun takut. Kita sini ada takut saja, sebab tu kita tak balance. Jadi kepalanya mestilah sayang, kiri dan kanan takut dan harap. Barulah burung tu boleh terbang dengan baik kalau dia stabilkan. Kalau banyak sangat sebelah ataupun rosak sebelah sayap, dia susah nak terbang. Itulah terjadi pada ramai daripada kita jadi paralyzed. Sebab kita sangat takut tapi harapan tak diajar.
Kan? Jadi kita punya satu sayap memang sangat strong. Bab takut tu, takut gila-gila ni, sampai sembahyang subuh pun takut. Tak bangun. Ini rajak ni kurang diajar, iaitu pengharapan. Harapan kurang diajar. Dan sayang memang sangat kurang diajar. Sekarang barulah ada trend bahawa kan sayang Allah kan. Am I answering a question apa? So sister betul. So ada 3 komponen tu. Kita kena ajar anak kita. Dalam takut-takut ada harapan. Jangan takut Allah sayang you. Betul tak? But it's like China with the ayat yang keluar, right? Itu lagi fasih is kufur already lah. Macam banyak buat dosa. Banyak dosa become kufur perintah. And kufur is dijanji api neraka. Okay, can you keep that question kat jauh sikit lah Tapi bagus lah, memang ada jawapan. Okay, doa dan kena harap. Kena minta dari Allah. Sebenarnya kan, you know why banyak kuliah mati dekat hadis kedua, ketiga? Sebab hadis pertama 5 kelas. Hadis pertama 10 kelas. Faham tak? Sebab apa tau? Dia ada 2 cara untuk belajar agama lah. One is go into depth, kadang-kadang sampai hilang dalam gaung. Contohnya kan, hadis kursi, I can give you a lecture on hadis kursi. Kan, lepas tu kata-kata Allah kata okay, doa, there's a lecture on this, betul tak? It's a, dan ada group boleh buat a seminar on doa saja. Seminar tentang doa saja. Ini satu lecture lagi. Kan, so saya kena pilih. Saya tak boleh get swayed lah untuk terlalu ke bawah dalam sampai semua orang hilang arah. Saya nak cuba untuk macam surface of InsyaAllah kebanyakan perkara lah. So you kena tolong saya lah. Kalau saya terlalu dah sangkut sangat, tak ada Kita masukkan lagi. tak ada Allah. Okey, dosa. Dosa setinggi langit pun, saya rasa kita siapa-siapa pun tak ada dosa setinggi langit. Sekurang-kurangnya lah, kita tak pernah bunuh orang. Pernah tak siapa-siapa sini pernah bunuh 10 orang? Bicara 10 orang. Ya, 9. Sebab, kenapa saya tanya soalan? Dosa setinggi langit ni, kalau kita ambil benchmark dosa yang pernah dibuat dalam Sahih Bukhari saja. Okey, dosa setinggi langit dalam Sahih Bukhari saja. Ada seorang lelaki yang dalam Sahih, dia dah bunuh 99 orang. Siapa dah pernah dengar cerita ni? Tak cerita. Siapa yang tak pernah? Angkat tangan semua. Separuh. Tak. Dia ada kisah yang lebih penting daripada apa yang korang pernah dengar lagi. Dia dah bunuh 99 orang. Okay? Di Bani Israel zaman-zaman dulu. Kemudian dia nak taubat. Tak tahu cara. Dan probably dia ni orang yang sangat garang, sangat kasar. Sebab tu dia gaduh je bunuh. Sebab kita boleh tengok contohnya kemudian ni. Dan orang cakap, kau pergi dekat Abid. Abid ialah orang yang kuat ibadah. Dia buat puasa, berzakat semua. Abid, from the word abid, which is humble. Jadi pengabdian dia kuat. Jumpa seorang abid ni, ini memang wrong move lah. Sebab abid tu kata, you bayangkan, abid tu dah solat, dah puasa berapa tahun dah agak. Untuk orang panggil dia abid. Bukan sembahyang 1 hari 2 hari, orang panggil awak, orang buat ibadah kan. Orang dah tengok, dah sampai putih-putih, janggut semua still macam tu. Every day nampak pergi masjid. Abid dah ni, betul tak? Kuat sembahyang. Abid ni kata, no way man. 99 orang, aku tak pernah bunuh orang pun, tak sure lagi nak pergi. Betul tak? Betul tak? It's just a general understanding kan? Okay. So dia kata no way. Apa jadi pada Abid tu? Kena bunuh. Cukup 100 orang. Kemudian dia menyesal balik. Nampak tak dosa dia dah buat 100 kali dah dosa ni. Dia dah buat dosa bunuh orang 100 kali bang. Dia nak berubah. Orang kata go and see that alim, orang yang ada ilmu. Jadi ini satu faktor yang kita kena belajar. Bahawa kalau nak belajar, jangan belajar dari orang semata-mata orang tu kuat ibadah.
Sebab mungkin dia tak faham pun apa cerita-cerita agama. Dia tahu apa yang dia tahu saja. Dia tahu semayang je lah. Jangan tanya pasal zakat, pasal tauhid, dia tak tahu. Simple. Jumpalah seorang alim. Alim tu kata, ada cara. You pindah daripada kampung A ke kampung B. Sebab rasanya logiknya lah. You kalau jahat macam ni, kampung yang setemuknya. Betul tak? So hijrah lah. So dia pun on the way hijrah. Dia pun tukar hijrah. Dan dia mati di tengah-tengah. Ditakdirkan dia mati. Allah takdirkan dia mati di tengah-tengah. Kemudian malaikat rahmat dan malaikat azab datang berebut roh dia. Dan kita semua boleh belajar daripada sini lah. Kereta bunyi tu kan kereta. Tak bunyi tak dari lama. Takut. Apa ni? Satu lagi kita boleh belajar ialah bahawa roh kita bila dia dicabut, roh manusia bila dicabut, at least ada dua golongan malaikat yang terlibat dalam cabut roh ni. Satu pencabut roh tu, malakul maut. Dan dia tak simpan lama tu sebenarnya. Sekejap. Kemudian malaikat rahmat akan datang. Dia akan bawa kain daripada syurga dan dia akan wrap kita punya roh dengan kain yang wangi tu. Yang putih dan wangi. Itu saya ingat saya lah dari syurga. Bawa ke langit. Dan kalau orang tu jahat, maka rohnya akan diambil oleh malaikat azab. Dan dia akan bawa kain daripada neraka dan sebagainya. Benda yang tak best lah. Bau busuk dan apa. Dia akan cuba bawa ke langit, tapi langit akan buang. Campak, tak dapat nak naik. Kemudian akan masuk balik roh tu ke dalam kubur lah, mana saja badan dia. So malaikat azab dan rahmat tak sure orang ni kira baik ke jahat. Kemudian saya pendekkan cerita, tak panjang lah pun ni. Allah turunkan satu lagi malaikat dalam keadaan manusia dan suruh jadi judge. Dia kata, apa kata you ukur antara kampung baik dan kampung jahat daripada jenazah dia. Dan kalau dia daripada lagi dekat dengan kampung baik, kita anggap dia orang baik, uruskan macam orang baik. Jadi malaikat rahmat boleh ambil dan buat kerja dia. Kalau dia dekat dengan kampung jahat, do the same. Baik malaikat azab. Dan sementara mereka nak ukur, dalam satu riwayat, Allah mendekatkan kampung baik kepada lelaki ni. Sebabnya hukum lah. Sebab malaikat ni dia bekerja mengikut perintah Allah. Faham tak? Dia tak ikut suka hati dia je. Jadi dia dah dekat, dia hukum, okey dekat. Okey, malaikat rahmat buat kerja kau. Okey. Masya Allah. Kenapa saya ceritakan ni? Bahawa dosa kita setinggi langit. Kalau kita ambil benchmark lelaki ni, saya rasa ini paling besar dosa yang kita pernah dengar, dan juga diampunkan. Walaupun dia tak pernah semayang walaupun satu rakaat, tak pernah puasa walaupun semedian. Betul tak? Tak pernah tak? Dia hendak berubah dan dia sudah dapat pengampunan dari Allah. Dia hendak berubah. So dosa setinggi langit. Selagi mana kita tak dosa macam dia, jangan stres sangatlah. Betul tak? Betul. Ini hadis sahih tau. Bukan yang tipu. Jangan stres sangat. Sebab Allah memang nak masukkan kita dalam syurga. Tahu tak? Itu intention awal Allah. Masukkan orang dalam syurga. Kecuali siapa yang tak mau saja. Dan punya Allah suka masukkan kita semua dalam syurga, jin dan manusia. Allah dah buat syurga tu sangat luas, sampai dah masuk semua orang dan jin dan manusia ni, still ada banyak ruang. Itu apa Allah buat? Punya Allah suka masukkan makhluk dalam syurga. Happy-happy lah, apa nak stres-stres? Kau stres kat sini 60 tahun je. Kan, betul tak? Sebenarnya hidup kita panjang. Allah suruh kita stres sekejap je. Susah-susah sekejap je. Tayar pancit ke apa, sekejap je. Sebenarnya lah. Tapi kita rasa macam this is the biggest thing in the world in my life, kan? This is the worst day, kan? Kita cakap tu kan? Kita kena stop cakap macam tu. Sebab ini semua nothing sebenarnya. Sekejap je. Hidup kita panjang lagi. Panjang lagi. Ni relax sudah. So apa yang tak lupa. Dia suka sangat ada banyak tempat kosong. Banyak tempat kosong.
Orang lain dah masuk syurga lah. Amin. So, punyalah banyak sangat ruang. Allah buat apa tau? Allah cipta makhluk baru dan masukkan ke dalam syurga. Oh, ingatkan Allah masukkan dalam neraka tu. Itu dah buat dah semua. Dah masuk? Dah buat dah. Sampai dalam hati dia ada sikit tauhid pun Allah dah, Nabi Muhammad akan tolong dengan kebenaran Allah. Semua manusia. Yang kafir yang Betul tak? Yang sikit tauhid. Besar sarah. Sikit tauhid pun ada. One atom. Tak apa, saya ambilkan kisah syurga dulu. Nanti saya akan bagi hadis tu. Space banyak kan? Allah cipta makhluk baru masukkan. Bayangkan. Tak ada sebab, tak semayang pun. Kan, tak payah astagfirullah pun. Cerita kenapa? Best lah? Best. Neraka pula, di other hand. Neraka, Allah cipta Jahannam. Betul, untuk orang-orang yang memang tak nak masuk syurga. Ini syurga tak nak. Tak apa, aku okey. Contohnya Iblis, I'm fine. Kan? Dia tahu Allah boleh buat macam-macam. Dia kenal sangat Allah, tapi kenapa tahu? Bayang, tak puas hati dengan kau. Soalan macam tu. Aku tak puas hati dengan Allah, aku tak puas hati dengan Adam. Jadi simpan dendam tu sampai hari kiamat. Sampai dia masuk neraka. Neraka pula Allah dah cipta ni. Dah masuk semua kan? Dah masuk. Neraka ni perangai dia, Jahannam tu sendiri kan minta tau. Masuk lagi. Kam. Dia minta lagi. Neraka tu memang perangai dia macam tu. Nah, Jahannam minta lagi. Allah dengar dia cakap macam tu. Allah buat apa? Dalam hadis yang sahih, Allah meletakkan kakinya ke dalam neraka. Sampai neraka tu macam nak pecah dua. Dan penuh neraka tu, betul tak? Faham tak? Bila masukkan Wallahu'alam, tak payah nak bayang-bayang sangat. Tapi Allah meletakkan kakinya ke dalam neraka. Maka neraka tu seolah-olah macam nak pecah dan macam nak gitu. Sampai neraka tu kata, Jahannam kata, khan, cukup. Sebab tadi kau minta sangat kan? Ambil kau. Faham tak? Kau nak sangat, Allah tak sibuk nak buat satu makhluk lain bagi seksa suka-suka. Faham tak? Allah bukan macam tu. Dia tak suka pun permintaan Jahannam tu, walaupun memang Allah yang cipta lah. Nak ambil. Salah. Dia pun cakap cukup. Mereka cakap cukup. Subhanallah. Satu lagi hadis yang nak share. Sebenarnya banyak hadis yang kita boleh share bab ni. Satu lagi hadis yang tadi you sebut tu, yang pasal satu sikit zarah. Bila semua orang dah masuk syurga neraka, okay, Nabi akan sujud kepada Allah dan sujud yang lama sangat. Kemudian Allah kata, okay, bangun. What do you want? Dia kata, aku nak pergi ambil orang daripada neraka yang ada tauhid, yang ada la ilaha illallah. Allah tepikan, dia pun ambil. Yang tauhidnya ada sebesar, besarlah sikit. Kemudian dah masuk syurga kan, dia sujud lagi. Sujud lama-lama, Allah kata bangunlah. What do you want? Dia kata, aku nak ambil lagi umat yang ada tauhid. Allah kata pergilah selamatkan siapa yang kau boleh selamatkan. Dia pun ambil sikit lah. Tadi tu besar sikit tauhid dia kan. Orang jahat ni, saya cakap ni, orang jahat tapi ada tauhid. Kemudian Nabi buat lagi. Dan dalam riwayat tu dia kata 3 atau 4 kali. Sampai Allah tanya, Muhammad, ada lagi ke? Ada lagi ke kau nak selamatkan? Kata, semua aku dah selamatkan, kecuali orang yang tertahan oleh Al-Quran. Hadis sahih. Kecuali orang-orang yang tertahan. I want to take all, but I can't take people yang dah ditahan oleh Al-Quran. Apa maksud dia? Sebab dalam Quran Allah kata, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, tetapi Allah mengampunkan dosa lain selain daripada syirik pada siapa yang dikehendaki. Faham tak? Jadi orang-orang yang tertahan je lah syirik lah. Orang yang melakukan syirik, Nabi tak tolong dia. Sebab Allah dah buat tu, yes, tak boleh. Ini satu pantang. Syirik itu pantang. Tak boleh. Jadi nak reconcile dengan hadis yang Abu Zar. Adakah maksud Rasulullah kata siapa yang mengucap 2 kalimah syahadat tu dia boleh masuk syurga? Adakah maksud dia akan masuk syurga selepas dia masuk neraka? Betul. Ada 2 pilihan. Maksudnya orang yang ada tauhid tetapi jahat.
dia ikut nafsu dia, nak buat tu, nak buat ni kan. Ada dua pilihan. Sama ada Allah cincai ke, tak kira apa-apa, masuk dalam syurga, ataupun Allah boleh azabkan dia sekejap dalam neraka, kemudian keluarkan dia dengan cara-cara macam-macam. Akhirnya syurga lah. Dan kita semua tak minta pun jadi golongan pertama, kedua, ketiga tu kan. Kita nak masuk syurga terus kan. Tak nak rasa pun neraka. Tanpa risau. Dan it's not difficult. It's not difficult. Saya bagi awak satu formula boleh? Nak masuk syurga tanpa hisap. Saya tak ada kunci syurga. Kalau ada saya buat speki banyak-banyak. Kalau ada, betul. Sebab kita sayang kan semua kawan-kawan kita. Kalau ada, betul tak? Dan itu Nabi cuba nak buat. Nabi kata, perumpamaan aku dengan kamu. Faham tak? Nabi kata, ialah umpama orang yang menyalakan api. Okay? Seorang lelaki yang menyalakan api. Kemudian saya pernah share dulu. Kemudian all the insects kan suka kepada cahaya. Dia kan sibuk, bukan katu kan, akan sibuk masuk dalam api ni. Kan insect kan tak pandai sangat kan, sebab brain dia kecil. So dia masuk dalam api ni. Bodoh je kan, buat bunuh diri. So dia kata lelaki tu akan cuba halang tau kalau katu tu daripada masuk. Kan, insect-insect daripada masuk. Tapi dia tetap nak masuk. Itulah perumpamaan aku dengan kamu. Aku memegang seluar kamu di sini, faham tak? Dia sebut dalam expression Arab ialah memegang izar kamu. Actually, lelaki kalau dah pegang sini tak pergi mana-mana dah, kan? Kamu tetap nak masuk dalam api. Aku memegang kamu dari belakang, itulah. I want to save you but you still want to know. No, it's okay, I'm fine. Faham tak? Seolah macam tu. Nabi dah bagi macam-macam cara dah untuk tak masuk dalam neraka, tapi manusia tetap nak masuk juga. Jadi Nabi kata, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umat aku akan masuk syurga, illa man aba, kecuali siapa yang enggan. Maksudnya, the rule is, orang Islam, orang yang ada tauhid, ialah syurga unless proven otherwise lah. Betul tak? Syurga dulu kan, the rule is syurga. Exception ialah kalau silap faham yang teruk ke, jahat sangat ke, kena celup silap. Tapi kita belajar di sini ialah kita semua dalam Jahannam kecuali kita boleh keluar dari Jahannam. Betul tak? Jadi amalan kita ialah nak keluar dari Jahannam. Salah faham tu. Kita sebenarnya sudah di syurga, nak maintain. Kena tukar kita bicara fikir. Nak maintain, jangan keluar. Dah masuk dah, happy sudah. Dah dapat soalan macam dah dapat visa lah. Dah dapat visa. Punya pentingnya astagfirullah. Saya cakap sebut pentingnya. Punya pentingnya astagfirullah. Kita tahu Fir'aun, siapa lagi yang paling jahat daripada Fir'aun? Dari manusia, Fir'aun paling teruk. Betul? Fir'aun yang paling teruk sekali. Fir'aun kan bila dia Nabi Musa and his sahabat dah cross, Fir'aun tengah-tengah kan, langit, laut tu ni balik kan. Jibril cakap kat Nabi Muhammad ni, Jibril sampaikan Nabi Muhammad, kata you should see tau. Masa kita faham Jibril ada daripada awal lagi. Nabi Adam pun Jibril ada, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Jibril ni memang pemegang sejarah dari dulu dia. Dia tengok semua Nabi dia communicate. Dia kata you should see when Fir'aun was dekat dasar laut. Okay? You know what Jibril did? Jibril cerita kat Nabi ni, hadis sahih. Sewaktu Fir'aun kat dalam laut, kita dah faham ramai orang benci dengan Fir'aun. Fir'aun ni sangat jahat, sangat kejam. Jibril pun benci dengan Fir'aun. Jibril ni, dia kata, waktu dekat dasar laut, kau patut tengok macam mana aku ambil lumpur dan masuk dalam mulut Fir'aun. You know why? Jibril kata, aku takut kalau dia akan mohon ampun dan Allah ampunkan dia. Punya jahatnya Fir'aun ni, tapi sebab punya fahamnya Jibril ni, dia tahu sikit dia, split second dia, kalau dia kata sorry Allah, cukup, settle masalah dia. Sorry Allah, settle. Tak payah astagfirullah cakap Arab pun tak payah. Wallah ni saya cakap, wallah saya cakap. Betul tak? Sorry Allah, cukup. Allah Maha Pengampun. Nampak Jibril punya faham tentang Allah punya psikologi. Faham tak? Dan tetapi you kan cakap, kenapa Jibril tak merciful lah?
You mungkin cakap itu kan, tapi you kena faham, ini gaduh tau. Dan Jibril is on Nabi Musa side. Dan Jibril punya operation bukan Allah punya operation, faham tak? Jibril operate secara makhluk. Faham tak? Jibril ada marah dia. Jibril ni operate secara makhluk, bukan macam Allah. Allah tahu dah yang dia tak akan minta ampun pun. Faham? Jibril tak tahu. Dan Jibril takut dia cakap sama dia. Masukkan lumpur dalam mulut dia. Allahu Akbar. Dan memang betul pun after that Fir'aun memang minta ampun, tapi nak dekat-dekat mati sangat. Dan dalam Quran ada Al-ana, adakah sekarang Fir'aun? Allah kata now you see. Tak guna. Sebab dah, sebab semua orang jadi orang beriman nak dekat-dekat dicabut nyawa. Tahu kan? Semua orang akan beriman, tapi iman tak guna. Sebab waktu tu kita dah nampak dah tempat kita syurga neraka. Waktu tu dah nampak dah malaikat datang nak ambil nyawa dah. Confirm lah, betul lah apa yang cakap. Wasadaqal mursalun, dan betul lah kata si Rasulullah. Jadi itulah dia kata taubat yang tak guna. Sebab masa tu semua orang tahu, but useless. Bagi orang beriman, dia akan senyum, Alhamdulillah, betul apa yang aku beriman tu. Dan betul apa yang aku beriman. Sebab malaikat maut kita belajar semua kan, tapi bukannya, faham tak? Iman kita pada dia kan kadang-kadang betul tak? Kalau iman kita pada malakul maut sentiasa macam ni, tak buat dosa langsung kita, betul tak? Malaikat maut mungkin kat sebelah saya sekarang, tak buat dosa, betul tak? Susah nak buat dosa. Tapi kadang-kadang kita lupakan dia, kemudian kita ingat balik. Itu yang iman yazidu wa yanqus, naik dan turun. Jadi insya-Allah kita semua daripada kelas ni insya-Allah bukan dosa setinggi langit. Kita minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan. Kategori ketiga, dosa sepenuh bumi. Tapi perasan tak, dia tak minta ampun pun. Tapi Allah kata apa? If you have this with you, aku akan ampunkan kau eventually. Kalaupun masuk neraka sekejap, eventually akan masuk surga. Jadi kan sebenarnya ini semua ni kan dia menetapkan kepentingan la ilaha illallah. Kepentingan la ilaha illallah. Lepas ni jangan siapa-siapa pun senang-senang nak cakap aku rasa dia kafir. Kita senang itu kan, jangan cakap betul kau kafir. Takfir ni perangai suka kafirkan orang. Oh kau tidak mengikut hukum, kau kafir. Senang sangat nak kafirkan orang. Ini semua bukan kerja kita. Faham tak? Sebab walaupun satu zarah adalah ilaha illallah, dia akan masuk jannah. Dan kita akan sangat menghargai orang punya tauhid sekarang. Terjadi satu zaman ni, zaman Nabi ni, Usamah bin Zaid. Saya pernah cerita tak pasal yang dia bunuh orang yang sebut la ilaha illallah? Pernah? Pernah. Tak pernah cerita pun. Tapi you pernah dengar kan? Oh ya, kebetulan you ada ustaz-ustaz lain juga. Takkan saya seorang kan? Usamah bin Zaid dah cucu Nabi. Sorry, cucu angkat Nabi. Cucu angkat Nabi. Selepas tu perang, Usamah bin Zaid cerita kepada kawan-kawan dia. Oh tadi kan, there's one guy, dia dah lawan dengan puan, lepas tu I cornered him lah. Dia tak boleh pergi mana dah, tiba-tiba dia cakap la ilaha illallah. Aku je sambung saja lah. Memang gaduh kan? Sambung saja, hancur dia, mati. Benar Nabi terdengar. Dia kata, what did you do? Usamah? Dia cerita balik. Nabi tanya lagi, apa yang kau buat tadi? Dia cerita. Nabi kata apa tau? Nabi tukar jadi marah lah. Nabi kata, did you really do that? Dia kata yes. Nabi kata, did you open his heart for Usamah? Adakah kau belah dada dia? Just to know that is faham tak? Sebab Usamah kata, alah, sebab kau dah nak mati, sebab tu kau cakap la ilaha illallah. Nak selamat daripada pedang aku, Usamah cakap. Dia nak selamat daripada pedang aku ni. Tapi Nabi kata apa? Did you cut open his heart? Untuk you tahu apa niat sebenar dia. Walaupun kita semua logik secara ijma' kita boleh cakap, logiknya dia tak mati kan, logiknya kan. Tapi still kan, Nabi tak suruh kita untuk buat label tu orang. Alah dia ni munafik ni. Perasan tak kita macam tu? Munafik satu perkataan yang sangat tinggi tau, sangat-sangat bahaya. Sebab munafik ni dia kafir. Faham tak? Ini semua perangai munafik ni dalam Facebook kan. Oh ni lah munafik,
Tapi kita kena stop semua ni sebab la ilaha illallah harga dia sangat tinggi, mahal. Kita kena respect. Walaupun dia cakap la ilaha illallah, dia tak pakai hijab. Tapi la ilaha illallah, dia jarang-jarang semayang. La ilaha illallah cakap kasar, no problem. Layan dia dengan baik, tolong dia untuk jadi baik. Faham tak? Dia jauh lagi baik daripada orang yang tidak ada kalimah tauhid tetapi sangat proper dalam hidup. Kan ada orang yang proper kan, baik, tolong orang miskin lah apa, tapi tidak ada la ilaha illallah. Still kita masih anggap orang tu kita punya brothers Islam kan. Orang ini still dia belum menerima lagi kebenaran dari Allah. Very important lah, la ilaha illallah. Seorang lelaki ni masa kiraan dosa pahala kan, dosa dia dah sampai ada lembaran tak, lembaran Bitaqah dia panggil. Sejauh mata memandang dia ada 99 lembaran dan semua penuh dengan dosa. Banyak dosa dia. Dosa orang ni banyak. Kemudian semua dosa-dosa dia letak dalam mizan kan. Dia letaklah satu-satu side. Kan Allah akan agak-agak mestilah macam ni kan. Kemudian lelaki tu dalam hadis tu sebut dia dah hilang hope. Habislah aku kalau macam ni. Habislah, dia macam tunggu je lah. Okay lah, apa-apa jadi pun jadilah. Kemudian Allah minta malaikat bawakan satu kertas kebaikan dia. Dan dia kata apalah sangat kertas tu berbanding dengan banyak dosa aku ni. Dia fikir dalam diri dia. Bila dia bawakan kertas tu, dia letakkan satu lagi pen tu. Yang benda jahat kat sini kan, dia jadi terpelantik. Kau tak punya beratnya perkara. Dan bila dia cek apa sebenarnya, apa yang tertulis kat sini? La ilaha illallah, kalimah tauhid. Jadi kalimah tauhid itu sendiri itu ibadah yang sangat tinggi. La ilaha illallah is an ibadah on its own. Bukan cakap tau. Bukan la ilaha illallah. Bukan 1000 kali bukan. Tapi hidup dengan la ilaha illallah. Apa maksud saya? Hidup dengan la ilaha illallah. Banyak orang kita faham bahawa tak syirik kepada Allah ialah tidak boleh ada dua Tuhan, mesti satu Tuhan. Tapi banyak orang tak tahu ialah faham agama yang kata ada dua Tuhan yang sama kuat hampir tak ada. Hampir tak ada agama yang cakap ada dua Tuhan sama-sama kuat. Tak ada. Mesti anak dia, isteri dia. Faham tak? Ya, ya. Contohnya Christianity and all. Ataupun timbalan dia. Kalau Hinduism timbalan. Tukang jaga laut lain, tukang jaga kebijaksanaan lain. dewa-dewa dia. Betul tak? Timbalan saja. Menteri-menteri lah bagi saya. Timbalan Tuhan lah. Tak ada tau yang Tuhan kita ada tiga sama kuat semua. Sangat susah macam ni. Sangat susah macam ni. From the three God, yang Trimurti kot akhirnya satu juga yang tinggi kan? Brahma. Brahma still pencipta, the highest. Jadi apa yang semua orang rasa macam happy dengan aku tak syirik pada Allah. Sebab aku kata Allah saja Tuhan. Not enough. Sebab memang semua orang cakap macam tu. That's not tauhid yet tau. Tetapi tauhid ialah apa-apa atribut Allah, walaupun satu, atribut Allah banyak, sifat Allah banyak, satu pun jangan bagi manusia. Contohnya, yang menurunkan rezeki ialah Allah. Jangan pandai-pandai macam orang Melayu ada simpan ibu duit. Tak ibu duit tak, orang yang berniaga. Dalam dia pelaris kan, dia supaya dalam dia punya drawer dia ada ibu duit. Dia duit lama diikat-ikat-ikat, dia letak supaya kononnya duit takkan putus. Maknanya dia sudah ambil satu atribut Allah dan dibagi kepada duit lama. Contohnya, siapa ambil air daripada masjid ini dan masjid ini, anak dia sembuh, maka dia sudah ambil atribut Allah penyembuh tu kepada letak pada kolam dua masjid ni. Kalau ambil ubat doktor tak apa kan? Ambil ubat doktor tak apa, sebab itu fizikal. Faham tak? Doktor, doktor punya fizikal tau. Maknanya kalau koyak sini, secara fizikal dia, you kena cantumkan balik kan? Ini jahit lah. Tapi air tadi fizikal, tapi cuma tak ada apa scientific. dia reason. It's not ubat. that. It's not ubat. No scientific explanation. Boleh faham tak? Dan kalau kita nak masuk syurga tanpa hisab, kita nak jadi high level punya orang tauhid. Rupanya tauhid pun ada level-level ni.
Faham tak? Kan kita tengok tadi kan, tauhid banyak, tauhid sikit kan. Kan tadi Nabi yang Nabi sembah Allah sujud, kemudian selamatkan orang yang tauhidnya banyak sikit tapi jahat. Kemudian tauhid sikit, kemudian tauhid sikit, kemudian dah tak ada lah. Maksudnya tauhid ada level. Saya nak ajar kita semua tak nak jadi orang yang level 1, 2, 3 tadi kan. Dia nak level paling tinggi kan. Apa dia tahu dalam tu hadis? Nabi kata, aku melihat akhirat nanti akan ada satu umat yang akan ikut Nabi dia. Okay? Aku ada tengok ada Nabi yang ada umatnya 2 orang. Ada Nabi yang umatnya kosong. Faham tak? Ada Nabi yang umatnya kosong. Jadi kalau ada ustaz yang tak penceramah tapi tak ada siapa dengar, it's okay. Banyak kita kata apa? Penceramah tu mesti hebat sebab 10,000 orang hadir. That's not a indicator. Sepatutnya, faham tak? Ramai dengar bukan indikator, kurang dengar tak bermakna ustaz tak bagus. Sebab Nabi awal-awal dakwah dia tak ada siapa dengar tau. Dan ada Nabi yang Nabi sebut-sebut yang tidak ada pengikut. Okay? Kemudian Nabi kata ada satu umat yang besar kan? Aku ingat itu umat aku tanya Jibril. Jibril kata bukan, itu umat Nabi Musa. Kemudian ada umat Nabi tengok umat dia sendiri lagi besar, akan masuk surga, akan dihitung lah. Kemudian ada 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa kiraan. Dan ada yang sebut 700 hadis 70,000 orang. 70,000 orang yang masuk syurga tanpa apa English, tanpa kiraan lah. Itu umat Muhammad saja ke semua dia? Umat Nabi Muhammad 70,000. Tak ramai. Dan ada kata 700,000. Dan ada hadis ya, bukan ada orang kata, ada hadis kata daripada 70,000 ni, setiap 1,000 ada 70,000 lagi. So campur-campur semua lebih kurang juta juga. Okay? 70,000. Dan ada hadis tambahan riwayat lah. Dan for every 1,000 there's another 70,000. So berapa 1,000 dalam ni? Ada 71,000 in here right? So 70 times 70,000. So kita ada cara banyaknya. Of course lah, sebab Nabi sebut tau apa ciri dia. Itu yang kita nak share ni. Dan inilah tauhid paling tinggi, faham tak? Kita nak capai ni, apa dia? Nabi kata mereka tidak berubat dengan besi panas. Dan ini tak relevan dalam zaman kita, setahu saya. Ini style perubatan orang Arab tau. Dia panggil kai. Bila contohlah dia sakit kepala, nak bagi divert dia punya sakit kepala kan, dia akan siup tangan dia dengan api panas. Macam hilang sakit kepala. Probably, I don't know. Itu yang dia cakap diversion punya terapi lah. Sini sakit, sini tak sakit mah. Memang jadi begitu. Tapi menggunakan besi panas tu yang Nabi kata, dia tak masuk golongan atas lah. Okay, jangan guna. Ini saya cerita pasal golongan teratas dalam tauhid yang kita semua nak cuba capai. Tidak berubat dengan besi panas. Nombor 2, tidak minta diruqyah. Ya. Tak bersimpan betul itu. Minta diruqyah, jangan cakap tidak minta diruqyah. Nombor 3, dia tidak tatayur. Tidak cakap tidak ada kesialan ataupun bad omen. Perkataan yang sedap sikit, superstitious lah. Tapi saya akan tidak superstitious. This right then I'll explain. Dan 3 kan? Nombor 4, dan kepada Allah dia bertawakal. Mereka ni akan masuk syurga tanpa hisab. Saya explain sikit-sikit lah. Kita dah digress sikit lah tapi tak apa, ini penting ni. Sebab nak kepentingan kalimah la ilaha illallah, dan kita nak jadi orang yang paling atas sekali dalam orang yang ada kalimah la ilaha illallah. Ini dia. Tidak minta di ruqyah ialah ruqyah halal. Ruqyah, contohnya baca bismillah, baca al-fatihah pada tangan orang sakit, kepala orang sakit kan. Tetapi orang yang minta di ruqyah, tauhidnya low sikit. Jadi dia harap Minta.
Dia minta Saya tak cakap pasal haram halal kan. Faham tak? High level, dia harapkan orang lain. Betul. Sebab tu orang yang pergi pada ustaz, ustaz tolong rukiah saya, maka tauhid dia sudah low. Sebab perasan tak lama-lama apa jadi pada ustaz yang orang minta rukiah tu? Ustaz jadi famous. Dah jadi famous. Famous betul. Lama-lama cakap, kau sakit apa punya? Sampai ustaz. Ustaz. Semua ustaz tu elevated kan? Bahaya kan? Rukiah ni walaupun ayat Halal. ayat Quran. Halal. Orang yang minta rukiah, level tauhidnya rendah sikit. Tapi kalau kita yang bawakan tolong dia untuk dirukiahkan tapi dia tak minta. Sama. Merukiah sama. Adakah lebih teruk daripada minta dirukiah? Tak. Tak. Itu saya kata spesifikly minta di rukiah. Bila you buat rukiah, rukiah jambi. Oh, bukan doa lah. Bukan doa, doa cuma semua doa. Semua Minta doa okey. masing-masing. Minta doa okey. Islam ni perubatan is rukiah kan. Can you Perasan tak saya kata, saya tak kata ia haram, tapi tauhid awak akan low sikit. Jauh sikit kan. Sebab apa? di Ruqyah the means what's the definition? Okay. Ruqyah is like this. When you have wrist pain, saya pegang wrist awak, bismillah, bismillah, bismillah.